Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita pada waktu ini dapat menyambung kembali kepada tafsir kita bersama-sama di tempat ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, majlis ilmu adalah majlis yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contohnya telah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim rahmah wa ghashiyatuhum as-sakinah wa hafathum al-malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berhimpun sesuatu golongan di mana-mana tempat sekalipun, contohnya di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk membacakan ayat-ayatnya, mengkaji bersama-sama, melainkan yang pasti turun ke atas mereka ni adalah rahmat dari sisinya. Dia berikan kepada Allah, oleh Allah kepada mereka ni sakinah. Dan mereka ni disebut oleh para malaikat nama-nama mereka, dinaungi oleh para malaikat. Dan yang keempat, itulah mendapat sebutan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Empat kemuliaan Allah datang kepada kami. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini sebagai satu motivasi awal. Jadi pada waktu ini mari sama-sama kita merenungi ayat-ayat daripada surah Al-Anfal. Ya, surah Al-Anfal ni ayat berkaitan dengan peperangan. Baik, ayat dimasukkan ayat 45 hingga 47, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa atiiullaha wa rasulahu ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. Wahai orang beriman, apabila kamu berperang dengan pasukan musuh, maka hendaklah hati kamu diteguhkan, dan sebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyaknya agar kamu beroleh kejayaan. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah, nanti menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riak kepada manusia, serta menghalang orang lain dari jalan Allah, dan ilmu Allah mengikuti apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi ayat ini berkaitan dengan perangan. Perangan dalam Islam dipanggil jihad. Ada satu lagi melawan hawa nafsu, namanya mujahadah. Beza jihad dengan mujahadah ni, mujahadah melawan nafsu dalam diri, jihad menentang musuh yang nampak. Jadi surah Al-Anfal ni surah yang mengisahkan tentang peperangan. Jadi dalam ayat yang ke-46 ni, ayat 45, 46, 47, fokusnya adalah kepada orang beriman. Apakah bekalnya, apakah persiapannya, apakah caranya untuk mereka menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, di sini adalah pesanan Allah kepada orang beriman. Selagi jihad ini berlaku, jihad madhi ila yaumil qiyamah, jihad akan terus berlaku sampai hari kiamat. Ya, orang-orang Islam pada hari ini dimomokkan dengan kataan jihad tu sampai dalam istilah-istilah antarabangsa pun dipanggil jihadis. Apa jihadis? Orang yang teroris. Teroris ni dikaitkan dengan jihadis. Jihad kalimah yang mulia. Berapa banyak ayat dalam Quran menyentuh tentang masalah jihad. Berapa banyak hadis menggambarkan kemuliaan orang yang berjihad. Dan jihad adalah kedudukan yang tinggi, sama ada seorang itu mati syahid ataupun dia menang atau mati syahid. Ihdal husnayain. Ya, tapi malangnya hari ini kataan tersebut disalah tafsirkan
nak merujuk kepada sikap orang Islam tidak bertoleransi dengan orang lain. Kan? Sampai satu orang penyair telah berkata lebih daripada 60 tahun lalu, nama dia Wasafi. Ayuhal muslimun alastu min gharbi tastawjibuna ihtirama innama antum lil gharbi qawmun khuliqu an siwa syururin niyama wa idza ma fa'altumul khaira yawman hasibuhu janayatan wa athama wa idza maftara alaikum aduwwan saddaqu wa ayyadu lahu hama rahimallahu ummatan ya gharbu asbal gharbu yara kulla danjihal islama. Wahai orang Islam semua, pada hari ini untuk keutamaan kamu dipandang hina dan dipandang keji oleh musuh-musuh kamu. Bila seseorang mengatakan perkara-perkara batil terhadap kamu, maka nanti dia akan datangkan contoh dan bukti untuk mengukuhkan kata-kata dusta itu. Kalau ada seorang kamu buat baik, nanti akan dibrandkan itu kebetulan berlaku. Kesian umat yang Allah SWT puji mereka ni, tapi Barat melihatnya sebagai satu kekejian, kejahatan. Semua kejahatan itu adalah Muslim dan semua Muslim itu adalah jahat. Itu dia yang berlaku pada hari ini. Maka musuh-musuh Islam bersoraklah pada hari ini untuk mengatakan bahawa kalimah jihad ini kalimah yang keji. Bagaimana pula Amerika masuk ke negara Iraq dan Amerika menyerang negara Afghanistan. Ini dah tak jadi negara, dah hancur. Apa pun anda dah tak boleh tanam di Afghanistan pada hari ini. Dan generasi Afghanistan sudah kehilangan ayah ibunya. Beribu-ribu, beratus ribu anak yatim ada di Afghanistan. Tapi tak pernah pula masyarakat mengatakan ini satu kejahatan. Orang Islam dipanggil jahat kerana istilah jihad. Jadi kita menjadi tanggungjawab setiap orang Islam untuk memperbetulkan tanggapan ini. Ya, beberapa tahun yang lalu ada sikap-sikap yang tidak bertanggungjawab oleh mereka yang diamanahkan menjadi pemimpin untuk mengatakan mana-mana sekolah yang pakai perkataan jihad adalah dipadam. Kalau tidak, nanti tidak akan ada bantuan dari kerajaan. Mereka ini merupakan tali baru yang telah pun dididik oleh Amerika yang kelucu-kelucu ini. Mereka tidak faham Quran, tidak faham hadis. Jihad bukannya sewenang-wenang untuk kita menghentam, menganiaya, membunuh. Bahkan dalam Islam ni yang cantiknya, peperangan yang berlaku tu adalah untuk tujuan pertama mempertahankan akidah, yang kedua untuk berdakwah. Dan kita lihat tidak sedikit peperangan yang berlaku dalam Islam tujuannya untuk memerdekakan orang-orang Islam yang teraniaya. Macam kisah yang berlaku dalam peristiwa sejarah, iaitu seorang pemimpin Islam nama dia Al-Mu'tasim. Mu'tasim ini merupakan keturunan Harun al-Rashid, seorang lelaki yang kuat dan tegap, pemimpin Islam yang berwibawa. Latihannya setiap hari ialah menggantung dirinya pada tali yang kuat ke atas kakinya. Nanti dia akan putuskan tali tersebut dengan pedang, lalu dia melompat naik terus ke atas seekor kuda. Fit tak badan Mu'tasim berkata. Maka berlakulah satu penganiayaan kepada seorang perempuan dekat Turki. Masa itu Turki belum lagi Islam, belum jatuh ke tangan orang Islam. Perempuan ini berniaga di pasar. Maka seorang Kristian yang tidak bertanggungjawab mengikat jubahnya. Perempuan tersebut tidak sedar, dia bangkit untuk melayan. Barangkali semua pelayannya yang melakukan belian tersebut, maka terbukalah bajunya, terbukalah auratnya. Maka dia telah pun mengatakan wa mi'sama, wa mi'sama. Wa mi'sama ni maknanya tangan ni. Ada satu riwayat mengatakan tangan ni ditarik oleh seorang lelaki kafir. Mi'sam, ini nama dia Mi'sam. Tarik, maka teraniayalah dia, terbukalah pakaiannya, menyebabkan kata orang Mi'sam, lepaskan tangan aku. Tapi ada seorang Islam yang dalam pasal itu kebetulan dia mendengar Mi'sam tu bunyinya macam Mu'tasim. Mi'sam perkataan masalah perkataan asama, ain sad mim. Mu'tasim pun sama juga, dia perkataan asama juga. Maka lelaki tersebut terus menghantar surat kepada kerajaan Islam di Baghdad yang dipimpin oleh Mu'tasim, menyatakan bahawa Mu'tasim, khalifah orang Islam, seorang perempuan mengadu minta bantuan kerana dia telah teraniaya. Dulu komunikasi bukan macam kita lah, ada SMS, ada apa kan. Dulu tidaklah, saya masih lama. Mu'tasim mendengar saja terus menyiapkan tentera untuk menyerang negeri yang telah pun menganiaya perempuan tersebut. Abu Tayyib Al-Mutanabbi, seorang penyair pada waktu itu, melakarkan peristiwa tersebut dalam bait syair yang sangat cantik, menceritakan bagaimana pembukaan negara itu berlaku kerana Mu'tasim merasa terhina. Dia seorang khalifah, seorang perempuan teraniaya dekat sebadan Turki, jauh beribu batu dari Baghdad.
dia merasa terpanggil untuk mempertahankan Islam di sana. Kita pada ini macam mana tuan? Ramai perempuan yang telah pun dicabut kehormatannya di Palestin. Ramai perempuan yang telah teraniaya di Iraq. Ramai perempuan yang telah pun teraniaya, anak-anak dibunuh di Palestin. Tapi kita tidak ada kekuatan. Kenapa? Salah satu sebabnya kerana perkataan jihad ini ditakuti oleh orang Islam sendiri. Apatah musuh-musuh Islam lagi berkepaklah mereka dan berkompanglah untuk semakin memomokkan perkataan ini kepada orang-orang Islam. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini adalah satu teguran Allah SWT kepada orang beriman. Mereka mesti nak jadi kuat, mesti berjihad. Berjihad tidak lain tidak bukan untuk memuliakan diri sendiri. Kan nanti kita akan lihat dalam surah Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah gambar kepada orang beriman mesti ada persiapan. Mesti ada kekuatan, persediaan. Berjihad tak jihad itu perkara lain, tapi mesti ada persiapan. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah gambarkan idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, kalau kamu nak berjaya dalam pertempuran melawan musuh kamu, fi'ah. Fi'ah ni Allah gunakan perkataan nakirah. Nakirah menunjuk kepada benda yang begitu umum, tak spesifik, menunjukkan bahawa musuh ini tidak terbatas pada satu golongan sahaja. Itu sebab bila kita baca Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nanti perkataan yang Allah guna, tidak akan redha terhadap kamu dan musuh-musuh kamu oleh orang Yahudi dan Nasara sehinggalah kamu mengikuti cara hidup mereka. Di awal Allah gunakan dua kumpulan yang besar, iaitulah Yahudi dengan Nasara, Yahudi dengan Nasara. Tapi di hujung Allah sebut sehingga kamu ikut cara hidup mereka. Kenapa Allah tak sebut cara hidup mereka? Kenapa disingularkan di hujung, di awal yang plural? Faham tak? Macam tak faham ni. Di awal digunakan dua golongan, iaitu Yahud dengan Nasara. Tapi di hujung disebut millah. Millatun menunjuk bersatu. Kita sebutlah ayah dan mak menaiki kereta. Ayah dan mak, adakah mereka setiap mereka ada dua kereta atau menaiki satu kereta? Satu kereta lah kan? Ayah dan mak menaiki kereta. Tapi kalau sebut ayah dan mak menaiki kereta mereka, kita dapat faham lah. Maknanya ayah dan mak masing-masing ada sebuah kereta. Jadi ayat Quran menggunakan di awal ramai, di hujung satu, menunjukkan kepada kita bahawa orang-orang kafir ini sekalipun berbeza-beza ideologi, tapi di hujung pertemuannya adalah untuk mengatasi Islam. Mereka tetap akan bersatu untuk menghapuskan Islam. Itu sebab tidak heran dikatakan bahawa seorang bukan Islam di Malaysia ni, kalau anaknya masuk Kristian, no problem, itu kebebasan. Kalau anaknya masuk Buddhis pun bagus, itu erti nak cari falsafah hidup, betul? Tapi kalau anaknya masuk Islam, orang non-Muslim ini, dia akan isytihar yang pegang kepada anak tersebut. Betul? Ini telah terbukti dalam banyak keadaan. Dan itu Allah sebut di sini, bahawa musuh-musuh kamu mereka satu sebenarnya. Fi'ah, tak tahu siapa, tapi mereka tetap bersatu. Ya. Jadi apakah tindakan kita untuk menghadapi mereka? Allah pesan yang pertama, fasbutu. Fasbutu ni perkataan sabata, asbata, yusbitu. Tasbit, sabata, yusbitu. Tasbit maknanya tetap. Kalau Arab sebut fulan yusabbat fi amalihi, orang itu telah ditetapkan dalam pekerjaannya, dia telah dipermanenkan. Jadi tasbit maknanya maka kamu kena tetap, jangan goyah, jangan lintang bukang, tetap duduk dan hadapi. Ya, hendaklah kamu tetap teguh, berdiri kuat, tanpa berganjak dari prinsip yang telah kamu pegang. Ini adalah pesan yang pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ayat ini sebenarnya ada kaitan, kata kebanyakan para ulama tafsir, Imam Al-Baydawi, Imam Al-Baghawi, Imam Ibn Katsir, Ibn Jarir dan ramai lagi ini merupakan jago-jago tafsir. Kalau belajar hadis lain jago-jagonya, belajar fiqh lain jago-jagonya, belajar tafsir inilah jago-jago yang kita telah pun pelajari beberapa orang dari mereka jago-jago tafsir.
Kalau belajar hadis lain jago-jagonya, belajar fiqh lain jago-jagonya, belajar tafsir inilah jago-jago yang kita telah pun pelajari beberapa orang dari mereka sebelum ni. Jadi kebanyakan orang tafsir mengatakan di sini adalah ayat diturun memuji orang-orang Islam dalam perang Badar. Kerana dalam perang Badar mereka tetap walaupun bilangan mereka sedikit. Ya, bila Nabi SAW melihat umat Islam ni beratur dalam kumpulan yang ada untuk menghadapi tentera musuh, Nabi naik atas bukit tengok 300 lebih sedikit, akan berdepan dengan musuh yang bilangannya lebih dari 1000. Tapi kerana telah pegang pada satu prinsip daripada awal, datangnya untuk bertahan Islam, maka semua tetap teguh. Ya, ini adalah pesan yang pertama. Kemudian fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya supaya kamu ini beroleh kemenangan. Kata para ulama tafsir, ingat Allah di sini, fazkurullah, zikrullah adalah dua perkara. Yang pertama, ingat Allah dengan arti kata tasbih, tahmid, hauqala, hasbala, ya, tasbih, tahmid, takbir. Ini semua dipanggil sebagai zikrullah lah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini semua dipanggil zikrullah lah, mengingati Allah SWT. Yang kedua kata mereka, iaitulah merujuk kepada doa. Doa juga merupakan zikrullah. Kerana kalaulah ayat ini memang tepat turunnya untuk menceritakan kelebihan umat Islam di medan Badar, maka dalam perang Badar Nabi Muhammad SAW sendiri bersama dengan para sahabat, Nabi masuk dalam kemah untuk berdoa kepada Allah SWT. Nabi berdoa itu mengangkat kedua tangannya. Kita dalam doa ada dua bentuk. Yang pertama doa, yang kedua istighasah. Istighasah ni kita angkat tangan sampai ke atas dan kita balikkan tapak tangan. Ya, namanya istighasah. Istighasah ni biasanya kalau keadaan benar-benar kritikal, sakit, kita dibuang kerja, masalah-masalah bencana yang berlaku, anak tidak pulang ke rumah, adik-adik bergaduh, orang tuduh kita dalam fitnah. Ini namanya istighasah. Nabi beristighasah dalam perang Badar sampai kelihatan ketiak Nabi yang putih ini, sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka baginda berdoa kepada Allah, serban ada di bahu sampai jatuh ke bawah. Allahumma inna hadha Quraisyan aqbalat bi khuyalaiha wa kibraha wa takabburaha. Ya Allah, ini merupakan golongan Quraisy yang datang dalam keadaan takabur, sombong, menghina kami. Ya Allah, Allahumma fanasraka alladhi wa'atani. Ya Allah, sesungguhnya janji Engkau untuk kemenangan yang telah Kau tetapkan untuk aku. Nabi berdoa sampai serban Nabi jatuh. Lalu Sayyidina Abu Bakar melihat, Sayyidina Abu Bakar angkat letak bahu Nabi, jatuh lagi. Lalu sampai Abu Bakar kata kepada Nabi SAW, wahai Nabi, cukuplah doa ni, Allah pasti mengenangkan kita. Ya. Jadi Nabi berdoa, Masya Allah, Allahumma in tahlik hadhil fi'a lan tu'bad ba'daha abadan. Ya Allah, kalaulah umat ini Kau hapuskan dalam perang Badar, kalah dalam pertempuran ini, maka di bumi tidak akan ada orang yang menyembahmu lagi selepas ini. Itu doa Nabi SAW. Ya, jadi maknanya adalah memohon kepada Allah ni kena sungguh-sungguh. Mohon kena sungguh-sungguh. Dan waktu yang paling baik untuk sungguh-sungguh ke malam. Sebab dalam hadis yang sahih mengatakan bahawa Allah SWT turun ke langit dunia pada waktu sepertiga malam yang kehabisan. Hal min da'in fa'utiyahu, fahal min mustaghfirin fa'ughfir lahu. Ada tak orang datang untuk minta kampunan, aku nak beri? Ada tak datang untuk minta sesuatu, aku nak kabulkan? Turunnya Allah SWT bukan macam turun manusia lah. Ini pun satu hal yang sangat dibincangkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Maknanya rahmat Allah SWT mendekati kita. Ya, jadi dalam ayat ni syarat kedua untuk kita menang, kena ingat Allah banyak. Nombor satu tadi, kena tetap pada prinsip. Nombor dua, kena ingat Allah SWT. Ingat pula dua maksud, doa banyak dan zikrullah pun kena banyak. Kenapa dalam ayat berkaitan dengan ingat Allah ni sentiasa disebut wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun? Sentiasa semua ingat Allah banyak, ingat Allah banyak. Nabi ajar kita banyak memang tidak ada hadnya. Tapi kalau kamu dapat amalkan, luangkan masa lepas sembahyang 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Ibu-ibu, kakak,
Sesari ini mulai kat pas sekalian, bakal-bakal isteri sebagai contoh. Ambillah pedoman daripada wanita ahli syurga, namanya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu anha datang jumpa Nabi, mengadu kepada Nabi, wahai Nabi sallallahu, hidup kami susah. Senang susah hidup, sederhana hidupnya. Senang terpaksa bekerja keras. Saya tidak suka pada kemewahan. Justru dia bekerja, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Banyak cerita-cerita menunjukkan tawaduknya mereka dan hebatnya iman mereka, berkorban mereka, tidak ada tolak banding. Senari hidupnya miskin. Sampailah Fatimah datang mengadu kepada Nabi sallallahu, wahai Nabi, anda ada tak pembantu rumah untuk meringankan kerja kami? Nabi boleh bagi, kerana banyak tawanan perang, banyak hadiah daripada orang. Tapi Nabi yang sekarang telah sebut kepada putrinya itu, wahai Fatimah, kamu nak tak aku beri kepada kamu satu benda yang lebih baik daripada pembantu rumah? Nabi tak kata tak boleh, tapi Nabi kata nak tak lebih baik dari itu. Memanglah nak lebih baik dari itu. Apa robot? Dan rumah pun banyak masalah juga kalau tak dididik dengan betul, kan? Masalah auratnya, masalah kepahaman Islamnya, masalah-masalah yang tertentunya. Baik, maka Nabi SAW telah pun menawarkan kepada putrinya satu lebih baik daripada itu. Jawapan Fatimah, tentulah wahai anda, berilah kepada saya apakah yang dimaksudkan dengan perkara yang baik itu. Nabi SAW pesan kepada Fatimah radhiyallahu anha, bintu Nabi ini, sebelum tidur setiap malam amalkan olehmu subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 33. Satu riwayat mengatakan 34. Dan cukupkan pula dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat tak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada setengah tambahan pula, yuhyi wa yumiit. Tapi dalam versi Bukhari Muslim tidak ada yuhyi wa yumiit. Tambah pun tak ada masalah. Maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan tidak ada lagi bebanan selepas itu kurasakan dalam hidup. Sentiasa rasa hidup itu mencukupi. Ini kelebihan zikrullah. Ya, zikrullah ni Allah sebut banyak kerana makanan itu tak dapat dipastikan keenakannya melainkan kita dah menikmati berkali-kali. Betul tak? Sekali kita makan dekat restoran ini, kata Syekh Rashid Ridwan Al-Tasir mana, kenapa Allah sebut kasir banyak kasrah? Kalau kamu duduk pada makanan, saya makan dekat tempat tu sedap. Nak makan nasi ayam beragas? Tak nak makan nasi ayam berempah? Kalau tuan-tuan tak pernah makan, saya nak sebut kat Seri Damansara Salam dengan Damansara yang paling sedap dalam dunia. Kerana saya dah makan banyak kali. Dan saya confirm paling sedap. Dan saya confirm melihat orang yang masaknya lawan saleh. Nampak tak tuan-tuan? Jadi buktinya akan berlaku lepas berkali-kali dilakukan, barulah datang keenakan. Jadi begitu juga dengan Allah SWT kata Syekh Rashid Ridwan, seorang mufassir yang terkemuka, yang berasal dari Lebanon, yang berasal daripada negara Syam. Beliau berkata bahawa dengan Allah ni kau telah seronok bila kau beriltizam dengan dia. Kau rasa nikmatnya bila kau dah ada satu skim, dari satu modul, dari satu yang kamu ikut sentiasa. Itu sebab bila seorang tabi'i yang terkemuka namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ni adalah seorang tabi'i yang hidup sezaman dengan Nabi, tapi dia tidak ada rezeki bertemu dengan Nabi SAW. Abu Muslim Al-Khawlani, dia berasal dari kabilah Khawlan dari Yaman. Dia seorang yang sangat kuat beribadah walaupun tak jumpa dengan Nabi SAW. Dia ini telah pun bertempur dengan seorang musuh Allah yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi ini adalah seorang kahin, seorang bomo, seorang dukun yang terkemuka dekat Yaman. Bila orang masuk Islam, Al-Aswad masuk Islam. Tapi masuk Islam dengan tujuan untuk mengkaji apa kehebatan yang ada daripada Nabi, dan dia pun nak dakwa dia jadi Nabi. Akhirnya dia pula seorang yang segak, tinggi, tegak badannya, dan nak menunjukkan kehebatan diri itu, dia sengaja tutup muka dia, tak bagi orang nampak. Jadi orang tak nampak wajah lagi lah, orang rasa kagum kan. Sencana mukanya, cakapnya hebat, peta.
Akhirnya dia telah memperdayakan penduduk Yaman, mengatakan dia Nabi, dan dia mampu meramal juga. Kerana ada setengah bomo dukun yang boleh ramal, dan ramalannya kadang-kadang tepat, untuk menjadi ujian kepada orang yang jahil agar mempercayai kebenaran yang sebenarnya palsu, kan? Maka Abu Muslim Al-Khawlani lawan dengan dia. Satu riwayat mengatakan Abu Muslim lawan sampailah Al-Aswad telah membakar Abu Muslim Al-Khawlani dalam api. Dibakarnya Abu Muslim Al-Khawlani. Tapi Abu Muslim Al-Khawlani ini ingat dalam ayat daripada surah Al-Anbiya, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ini kisah Nabi Ibrahim dibakar. Ingat dalam ayat 173 surah Ali Imran, alladzina idza qala lahum nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Mereka yang bila manusia cuba untuk menganiayanya, mengepungnya, dia hanya kata hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Maka inilah yang telah dibaca oleh Abu Muslim Al-Khawlani waktu dia dicampak ke dalam api oleh Al-Aswad. Al-Aswad Lazi. Dan bila dibakar dia, ternyata dia keluar selamat, macam Nabi Ibrahim dibakar dia selamat. Lalu Al-Aswad menjadi marah kepada Abu Muslim, dihalaunya keluar dari Yaman, kerana pengaruhnya makin hari makin besar, mengalahkan pengaruh pembohong yang mengaku dia Nabi. Maka Abu Muslim pun pergilah ke Madinah. Dia sampai saja di Madinah, Nabi SAW telah wafat. Dia tak sempat jumpa Nabi SAW. Sepertinya dia hidup pada zaman Nabi, tapi dia tidak berkesempatan berjumpa dengan Nabi. Dia tidak dapat taraf sahabat, dia tidak dapat taraf sahabi. Dia jadi tabi'i. Banyak ada yang lain seperti Uwais Al-Qarni, seperti juga Syurai Al-Qadhi. Mereka ni merupakan orang-orang yang hebat, tapi tak bertemu dengan Nabi. Begitu juga Najasyi, tak jumpa dengan Nabi SAW, tapi hidup pada zaman Nabi SAW. Baik, Abu Muslim ini dia sampai saja dekat Madinah, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dia ada firasat. Firasat adalah satu nur yang Allah campakkan ke dalam hati orang yang saleh, menyebabkan pentafsirannya kepada realiti adalah benar. Dia lihat soal, dia tahu apa dalam hati, apa masalah yang sedang berlaku. Kan? Dia jumpa seorang yang baru putus cinta, dia cakap bunga bukan sekuntum. Kan? Dia jumpa dengan seorang baru gagal dalam perniagaan, dia kata tak apa, biasa memang perniagaan ni susah. Dia biasanya kalau kita dah dapat rezeki, kemudian nanti barulah Allah yang parwah. Macam dia tahu. Ini orang diberikan Allah padanya firasat. Maka itulah yang ada pada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sampai saja manusia dari Yaman, Sayyidina Umar tanya, apa yang berlaku kepada seorang yang dibakar oleh musuh Allah itu? Abu Muslim jawab, selamat. Dia selamat. Lalu Sayyidina Umar kata, kau orang ni kan, zaman tu tak ada TV tu. Tak ada TV 3, tak ada TV 9 dan sebagainya. Tapi Sayyidina Umar boleh kata engkau orang ni kan. Sayyidina Umar perlu, alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana sempat menemukan aku dengan orang yang diperlakukan kepadanya macam Nabi Ibrahim diperlakukan, dan dia selamat. Allahu Akbar. Hebat Abu Muslim ini mengasingkan diri, dia tidak mahu jadi orang terkenal, dia tidak mahu menjawab apa-apa jawatan. Tapi satu sikapnya yang cukup ketara, dia ni ada jadual zikrullah yang luar biasa, sampai orang kata dia orang gila. Anak-anak kecil melihat dia, mengatakan dia orang sasau, orang gila, kerana mulutnya tak berhenti-henti menyebut nama Allah SWT. Dia kata pada anak itu, bukan gila nak, inilah ubat penyakit gila sebenarnya. Ya, dia terkenal sebagai seorang yang sangat kuat zikrullah. Wama hadha bi junun wa innama huwa da'ul junun. Ini bukannya gila nak. Inilah ubat untuk mengelakkan jadi gila. Tapi orang nampak dia macam orang sasau, orang gila, orang mu'tabiat, kerana dia amat kuat berzikir kepada Allah SWT. Baik. Jadi dalam ayat ni Allah memberitahu kita, kalau sibuk macam dalam perangan pun kena ingat Allah. Ingat Allah tu macam-macam lah. Zikir, berdoa, bersembahyang pun ingat Allah SWT juga. Ya, ini dua perkara yang disebut di awal. Kemudian apa lagi? Wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang ketiga, dan kamu ingat Allah. Yang ketiganya, hendaklah kamu taat kepada Allah SWT dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, itu adalah syarat yang ketiga. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul adalah
syarat yang penting untuk menang. Itu sebab dalam perang Uhud, ayat ini membawa sekali flashback apa yang berlaku kepada umat Islam dalam perang Uhud. Perang Uhud, umat Islam kecewa kerana mereka gagal mentaati perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Duduk atas bukit, jangan turun walau apa sekalipun berlaku, arahan Nabi. Tapi nampaknya mereka gerojo. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah, thumma sarafakum ankum liyabtaliyakum, thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Cantik ayat ini. Ya, Allah Taala menceritakan kamu gagal taat kepada Nabi dalam surah Ali Imran. Rupanya ada dengan kamu yang hendakkan dunia. Lalu Allah SWT pun telah hukum kamu. Sahabat-sahabat baca ayat ini, mereka menangis. Mereka berkata, barulah kami tahu rupanya kami yang terpilih ramai-ramai ini, yang munafikun dah balik kan. Daripada ramai-ramai itu, beberapa ratus orang munafikun telah pulang. Mereka tidak mahu perang di luar Madinah. Mereka mengatakan kami ini bodoh pergi perang di luar, kami kena pertahankan Madinah, anak isteri kami siapa nak jaga. Mereka pulang. Yang tinggal ni adalah orang beriman. Tapi dengan yang beriman, dia kalau sahabat Nabi yang Nabi didik pun rupanya Allah dedahkan dalam Al-Quran, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah. Ada yang kamu yang hendakkan dunia. Maka sahabat-sahabat macam mereka menangis. Siapa dia agaknya ya? Allah tak dedahkan siapa lah. Ini orangnya pulang-pulang, tak, Allah tak sebut. Dia orang kata ada yang kamu yang cintakan dunia. Maka dengan sebab itulah aku berikan kepadanya dunia dan dia kalah. Ya, jadi dalam ayat yang ada di sini, jangan ingkar seruan Allah SWT dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat nombor 3. Jadi apa yang kita buat, pastikan redha Allah dan redha Rasul jadi keutamaan. Apa juga kita buat, kita seorang peniaga ke, kita seorang guru ke, nak apa yang kita sampaikan berkesan, ini jadi keutamaan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, tak kisah apa dua yang kita buat, nak jadi ibu apa pun, taat pada Allah dan taat Rasul adalah perkara keutamaan. Barulah kita akan jadi seorang ayah ibu yang ada wibawa. Lagi apa lagi dalam ayat ini, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Nombor 4, jangan kamu berbalah, jangan kamu bergaduh, jangan kamu berpecah belah. Kerana bila kita berbalah, hati mula jauh. Bila hati mula jauh, kita timbul benci-benci kan. Bila benci berlaku, dia bukan lagi saudara kita. Dan akhirnya bila dah berlaku begitu, keadaan Islam makin parah. Dan ada puak-puak, ni puak sokong ni, ni puak sokong ni. Ini pula ada guru dia, kan? Kerja guru dia pula menghentam orang lain jadi jadi. Dalam YouTube, dalam Facebook, dalam ceramah, ya, dia seorang saja yang faham hadis. Laku tak begitu? Laku pada anak-anak murid ni, semua ustaz-ustaz ni tak ada tauhid. Saya seorang saja belajar tinggi. Saya seorang je faham hadis. Saya seorang je belajar kalau pergi guru. Saya ada 1000 orang guru. Apa tujuan dia cakap benda seperti ini? Manusia ni ikut alasan padi. Makin banyak isinya, makin tunduk dia. Apa faedahnya kita bercerita dengan orang tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada kita? Dikarang pula berpanjang punya madah untuk menguji diri sendiri. Masukkan pula dalam Facebook supaya semua orang baca. Kan? Kerjanya siang, malam, pagi, petang menghentam orang lain. Ya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi, kerja kita pada ini bukan menyatukan umat Islam, kerja kita memecah belahkan umat Islam. Apa salahnya perbezaan itu berlaku, perbezaan pandangan? Ianya tak dapat dielakkan. Mengapa diperbalah, diperbesarkan lagi? Ada pula golongan yang kita bimbang, termasuk di kalangan munafiqun, yang duduk kerja dia menyusun YouTube untuk melaga-lagakan para ustaz. Disusun ustaz dia cakap, masuk ke ustaz lain, dipotong ngam-ngam, letak. Cantik dia nampak macam gaduh. Nampak tak tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian? Makin hari makin teruk keadaan orang Islam. Patutnya kita berusaha untuk menyatukan, tapi kita berusaha untuk merobohkan lagi, memecah belahkan lagi. Ya, kita bukan nak taksir ada di muslimin, kita nak taklil ada di. Kita nak menyedikitkan lagi, bukan nak banyakkan, nak menyedikitkan. Ya, jadi dalam ayat ini Allah Taala sebut wa tadhhabu rihukum. Wa tadhhabu rihukum maknanya akan hilanglah rih. Rih ni kalau bahasa Arab kita ada rih. Rih maknanya angin. Umpamanya angin ahmar. Ada doa yang diajar untuk mengelak angin ahmar.
Nanti kita belajar insya-Allah doa yang panjang. Kita mohon kepada Allah Taala selamat daripada angin hama, kena penyakit stroke ni. Ada doanya. Ya, ikut riwayat, kalau riwayat dia tidak kuat, salah dibaca tak ada hal. Dalam buku Datuk Dr. Harudin pun ada. Ada peluang, tuan-tuan milikilah buku Datuk Dr. Harudin, Perubatan Islam. Nanti insya-Allah kita belajar buku ni, doa ni, supaya kita setiap kita mengamalkannya. Contohnya sekali baca setiap hidup. Rik, angin. Kenapa pula angin yang dimasukkan di sini? Dari sudut bahasa Arab ini dipanggil sebagai kiasan. Kiasan berlaku dalam semua bahasa di dunia. Kalau kita umpamakan sebagai contoh, tidak dibenarkan masuk ke bangunan ini melainkan kaki tangan. Orang Indonesia tidak faham ini. Apa bapak itu, apa kaki tangan itu ibu, apa itu? Tidak dibenarkan masuk ke dalam premis ini melainkan kaki tangan. Orang Indonesia, kalau saya kata orang putih, orang Indonesia baca pun jadi pelik. Macam mana? Kalau begitu kaki dan tangan saja masuk. Ini dipanggil bahasa kiasan. Orang tengah memeluk Islam. Memeluk. Adakah Islam tu untuk dipeluk? Faham tak? Orang telah masuk Islam. Adakah Islam itu satu bangunan untuk dimasuki? Ini nama dia bahasa kiasan. Maka dalam Quran pun ada bahasa kiasan juga. Dia tidak boleh dipahami as it is. Dia kena ada malakah, dia kena ada saqafah, dia kena ada latar belakang untuk kita mentakwilkan maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam ayat ini. Rih ini, kata Imam Al-Baghawi, rih biasanya menurut pada angin. Angin ni kita boleh nampak impaknya pada taufan. Kalau kita boleh nampak kesannya pada angin yang betul kencang. Kita boleh nampak kekuatannya pada meniup kapal-kapal yang besar yang ada apa dipanggil tu? Apa dipanggil? Layar. Ada layar. Maka angin meniup. Maka begitulah. Di kita ni sebenarnya macam angin kuat. Dia akan bagi kesan yang paling maksimal. Tapi kalau berlaku kebalahan, pergaduhan, angin yang kuat itu pun menjadi perlahan. Kekuatan diri kita yang sepatutnya boleh menggerakkan macam-macam objek di lautan itu pun, pupuk-pupuk dan sebagainya, kekuatan yang seperti itu akhirnya tidak bermain dan lesu. Kerana hati sudah tidak bersatu. Maka dalam ayat Allah SWT di sini mengingatkan kita, jangan kamu balah, jangan kamu bergaduh, jangan kamu berdebat benda-benda yang tidak penting. Tinggalkan benda itu semua. Kerana manusia ini akan sentiasa berbeza pandangan. Ya, kita berbeza pandangan dalam macam-macam benda. Ini masalah yang paling besar sekali dengan label Wahabi. Di mana-mana orang tanya Wahabi, Ustaz Wahabi, masuk dalam YouTube Ustaz Wahabi. Saya kagum dengan tulisan ataupun pandangan dikemukakan oleh Yusuf Estes. Yusuf Estes ni seorang profesor dari Amerika yang sangat knowledgeable, talented, educated, learner punya orang. Profesor Universiti Harvard, orang bijak. Dia mengkaji semuanya sampai dia masuk Islam. Ya, dia sebenarnya mengatakan benda seperti ini kenapa? Kerana tak lain yang tak bukan. Nombor satu, kerana jahil. Nombor dua, kerana dengki. Tak adalah sebab yang ketiga. Jahil dan dengki. Jahil kerana kita tak tahu maksud orang ni beza-beza pandangan, benda biasa. Zaman Nabi pun perbezaan pandangan telah berlaku di kalangan para sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan rahmati dan kasih sekalian. Ada banyak kisah. Seorang di kalangan dia pergi perang. Dalam perangan tersebut tiba-tiba malam tidur, maka dia telah pun janabah, mimpi basah. Maka dia ni tak tahu macam mana nak buat. Air tak ada, sejuk, tidak ada air. So macam mana? Dia pun stand dalam pasir. Tahu tak stand dalam pasir? Tayamum ialah buka dengan tangan kan? Tapi kalau aurat ini yang kotor, takkan tak buka dengan tangan yang tidak dibasuh. Dia pun bergelumang dalam pasir, mandi dalam pasir. Maka benda tersebut sampai kepada Nabi SAW. Nabi pun gelap. Nampak? Nabi pun gelap. Nabi kata, "Malai kalau tayamum buka dengan tangan saya, tak perlu satu badan." Sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya tetap dikisah oleh Nabi SAW. Contoh, sahabat-sahabat tak setuju. Mereka beza pandangan. Ada pula yang seorang pergi dalam perjalanan hidungnya berdarah, keluar turun. Tapi dia telah dilantik oleh Nabi untuk menjadi imam, menjadi pemimpin. Pemimpin maknanya amir. Amir ni dia bukan saja
memimpin peperangan, bahkan dalam sembahyang pun dia kena jadi ketua juga. Hidung dia berdarah, maka dia jadi imam. Orang belakang, macam mana ni? Kalau tak silap aku, darah yang berlebihan ni sembahyang batal, tapi dia jadi imam. Dia adalah tiga Nabi. Kita semua tak boleh ambil jawatan tersebut, kerana jawatan tu diperakui oleh Nabi, maka dia jadi imam. Balik kepada Nabi, Nabi pun kita tak ada masalah, sembahyang dia sah, sembahyang kamu sah. Berbeza mana nak betul? Sebelum jatuhkan hukum, betul tak? Yang ketiga, dalam satu perjalanan Nabi SAW telah mengarahkan para sahabat, jangan ada seorang pun yang sembahyang asar melainkan dekat kabilah Bani Quraizah. Perjalanan Madinah ke tempat itu jauh. Nabi SAW telah mengingatkan jangan ada seorang pun sembahyang melainkan di sana asar. Sahabat-sahabat bertolak, katalah waktu kita dah pukul 5. Perjalanan tu dekat 2 jam sampai masuk maghrib, kerana mereka telah mengkhianati piagam Madinah. Kalau mengkhianati ini tak boleh dibiarkan, kerana waktu tu juga kena bagi pengajaran kepada mereka. Maka sahabat-sahabat berjalan sampai tengah jalan, dah dekat masuk waktu maghrib. Golongan yang pertama berkata, kita Nabi telah pesan jangan sembahyang asar melainkan dekat sana kan. Yang kedua berkata, betul Nabi maksudkan gitu, tapi kalau kita sampai sana masuk maghrib, dah kena qada pula sembahyang asar, jadi kita sembahyanglah tengah jalan. Akhirnya pecah kepada 2 kelompok. Itu Nabi ada tu, nampak tak? Itu Nabi SAW ada tu. Maka yang pertama tak sembahyang, kalau sampai ke sana dah masuk maghrib, maka sembahyang maghrib, akhirnya sembahyang asar qada, kerana mematuhi arahan Nabi, ikut kepada zahir nas yang Nabi arahkan itu. Yang kedua, sembahyang tengah jalan. Mereka terlambat sampai, tapi mereka sampai dalam maghrib, dia senang sembahyang maghrib kat sana. Apa kesimpulan yang tuan-tuan kena faham daripada peristiwa ini? Bila Nabi mengetahui perkara tersebut, Nabi kata yang pertama betul, yang kedua betul. Menunjukkan kepada kita bahawa nas ataupun dalil yang ada kadang-kadang dipahami dari berbagai sudut. Ulama ni lihat dari sudut ni, yang ni lihat dari sudut ni, yang ni lihat dari sudut ni, yang ni lihat dari sudut ni. Nampak tak tuan-tuan yang boleh berpuas sekalian? Jadi kita makin lagi makin belajar, makin jadi tawaduk kepada Nabi. Alangkah baiknya kalau orang bercakap, saya tak setuju pandangan itu, tapi saya tak tahulah kenapa dia pandang itu. Saya pandangan lain daripada itu. Tak perlulah kita pergi cerita fulan ini tak belajar, sesat, tak faham Quran. Ini bahasa-bahasa yang tidak patut digunakan. Kerana hujungnya kita nak apa? Nak kata aku yang hebat kan? Mereka tu leceh je, tak faham benda ni semua. Tuan-tuan yang dalam hati dan dikasih Allah sekalian, pembawakan ilmu ni berbeza-beza. Tuan-tuan belajar kat Mesir, tuan-tuan akan lihat Mesir adalah satu tempat yang mana fahaman Islamnya disampaikan oleh para sahabat di bawah pimpinan Amr bin Al-As. Di Yaman ada Abu Musa Asy'ari, dan ulama-ulama Yaman yang ada pada hari ini bersusul gaduhnya kepada Abu Musa Asy'ari, Muaz bin Jabal. Sahabat-sahabat dekat Jordan, Syria lagi ramai, kerana mereka di situ ada Muaz bin Jabal mati kat situ, Bilal bin Rabah kat situ. Dia ramai para sahabat yang hidup mengembangkan ilmu mereka di situ. Begitu juga kalau kita pergi lihat dekat Mekah, Madinah, apatah lagi tempat tersebut, tentunya lebih ramai para sahabat yang hidup, dan anak-anak mereka, keturunan mereka. Masa itulah yang dilihat datuk nenek moyang mereka lakukan daripada generasi kepada para sahabat yang menyampaikan kepada mereka. Kerana umat ini telah pun diminta oleh Nabi SAW, umat ini tidak akan berhimpun dalam kesesatan, dan Allah telah berikan perkara tersebut kepada Nabi. Doa itu dimakbulkan. Kalau kita pergi ke Mekah, ada satu tempat nama dia Masjid Al-Ijabah. Masjid Ijabah ni masjid pengabulan doa. Kerana Nabi pernah sembahyang kat situ, Nabi doa pada Allah 3 perkara. Yang pertama, ya Allah, mohon agar umat ni jangan dibinasakan secara sekepuk, turun azab terus menghentak orang Islam semua sekali, macam berlaku kepada Nabi Nuh dahulu, umatnya. Takkan berlaku. Turun satu azab terus kena pada mereka macam berlaku dekat kota Sodom, kaum yang melakukan perbuatan liwat, kaum Nabi Lut. Takkan berlaku seperti itu, takkan berlaku. Allah tidak akan musnahkan orang Islam terus sekaligus, takkan. Yang ketiga, yang kedua, Nabi mohon pada Allah supaya umat ini jangan berhimpun dalam kesesatan. Umat Islam tidak akan berhimpun dalam kesesatan. Itu adalah permintaan Nabi kepada Allah, dan Allah makbulkan. Allah terima juga. Yang ketiga, Nabi mohon kepada Allah, ya Allah, janganlah umat Islam ini berpecah belah. Doa yang ketiga ni Allah tak makbulkan.
Allah tak makbulkan doa yang ketiga, Allah tolak yang ketiga. So 2/3 daripada doa diterima oleh Allah, 1/3 tidak tolak, tidak diterima. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, balik pada ayat ini, jangan macam belah lah. Kita belajar satu perkara, kita tahu setakat itu alhamdulillah. Saya mengamalkan setakat saya tahu, Allah Alam ini yang tahu. Saya tak tahu lebih dari ini. Ustaz, apa nama Ustaz tentang orang perempuan baca Quran dalam keadaan haid? Allah Alam. Yang ilmu yang saya ada haram hukumnya. Bagaimana kalau dia hafal Quran? Kalau dia hafal Quran dikecualikan. Bagaimana kalau tak hafal Quran? Saya dengar daripada Ustaz saya boleh baca Quran. Kalau ada pandangan itu sekalipun, kalau saya elok pegang. Jangan diwar-warkan kepada orang kata nak tunjukkan engkau lah jago dan orang lain semua jahil. Faham tak? Apa tujuannya nak buat itu? Kenapa waktu dia suci dia tak baca Quran? Soalan ni logika. Kenapa waktu haid sibuk nak baca Quran? Ustaz, saya belajar daripada Ustaz saya mengatakan bahawa kalau kita menyentuh isteri kita tidak batal kerana dah harinya sekian. Masya Allah, dia berujar dengan kita. Bagus, alhamdulillah, tak ada masalah. Kalau itu pegangan, tak ada masalah. Saya mazhab Syafi'i, saya pegang batal. Tak, Ustaz punya salah pandangan Ustaz. Ini yang tak betul. Ilmu menyebabkan kita lebih tawaduk, bukan menyebabkan kita lebih takabur. Orang yang pegang satu-satu pandangan itu kan dia belajar. Kalau kamu dah pegang yang lain, jangan timbulkan fitnah kepada orang. Semua kena ikut saya. Saya suruh saya tak baca kunut. Lepas semayang pergi saja salam, toleh ke belakang. Siapa yang baca kunut tadi batal semayang. Kenapa baca kunut? Saya tak baca kunut, saya imam kamu. Orang ni suka menimbulkan fitnah. Orang seperti ini dia saja nak menunjukkan dia seorang saja yang tahu, nak mengucap belakang orang Islam. Jadilah macam Imam Syafi'i ini pada peringkat awal di Baghdad, dia melihat kunut itu satu tuntutan. Maka bila dia pergi ke kubur Abu Hanifah, dekat kawasan Abu Hanifah mati, mengikut Abu Hanifah begitu ramai. Imam Syafi'i dikenali ramai, popular dia pada waktu itu. Maka anak-anak murid Imam Abu Hanifah pelawar beliau untuk jadi imam waktu itu subuh. Mereka prepare untuk baca kunut. Mazhab Abu Hanifah tidak ada kunut. Tapi bila mereka melihat Imam Syafi'i seorang guru yang dimuliakan, dia tuan guru macam kita kan, adab kan, tuan guru dia jadi imam, kami nak dengar tuan guru baca bagaimana. Imam Syafi'i baca sembahyang subuh, mengimamkan, di mana kat kunut, mereka menjagakan Imam Syafi'i akan kat kunut. Imam Syafi'i tidak kunut. Maka mereka semua heran. Lepas sembahyang mereka tanya, wahai tuan guru Imam Syafi'i yang dimuliakan, kan tuan guru kata kunut itu satu sunat yang sangat dituntut, kalau tertinggal kena sujud sahwi. Tapi Imam Syafi'i tengok dia punya smart thinking dia kan, seorang yang sangat bijak. Dia kata kerana saya hormat pada tuan-tuan dan orang yang makamnya di kat sini. Ini namanya apa? Tawaduk kan? Tawaduk. Ini namanya rendah diri. Ya, man tawadha lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara azallahu Allah. Siapa yang tawaduk kerana Allah, Allah akan tinggikan dia. Siapa yang takabur, Allah akan hina dia dan akhirnya orang tidak akan pandang dia lagi. Baik tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah pesan yang keempat. Dan seterusnya di sini Allah ingatkan kepada kita, wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan sabarlah kamu kerana Allah bersama dengan orang yang sabar. Sabar, janganlah kita faham dalam arti kata kalau berlaku satu benda, musibah berlaku, sabar. Penyakit menimpa, sabar. Bukan begitu maksud sabar tuan-tuan. Ya, sabar cubaan, bukan begitu. Sabar maksud dia kita take action yang sepatutnya. Dalam pada itu kita redha, lalu ini terima. Dah berlaku benda ni macam mana? Sabar, kita hadapi. Ya, kita melihat benda yang Rasulullah sabar ni ada berbagai-bagai perspektif dalam penilaian oleh para ulama. Contohnya Imam Ghazali, sabar ni 3 maksud. Pertama, sabar daripada melakukan maksiat. Yang kedua, sabar dalam mengerjakan taat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah. 3 untuk sabar. Dulu kita merupakan seorang yang, contohnya, kaki gelap malam,
Masa lalu je tempat keluar malam, teringat kenangan lama-lama. Betul tak? Kalau saya tengok malam lah, orang isap rokok dulu-dulu pun dia dah berhenti. Dia tengok orang isap rokok tu rasa apa rokok pun dah dimakan. Orang yang berhenti isap rokok, buat pengalaman dia sampai kepada kita kan. Sabar. Nak buat benda ni, sabar menyabarkan diri daripada terlibat melakukan maksiat. Nombor satu. Dan nombor dua, sabar melakukan taat. Nak sembahyang subuh payah, nak bangun tahajud susah, nak buat baik payah. Simpan duit banyak-banyak, nak kena infak kepada orang berat kan? Maka dalam diri kita ni ada tarikan-tarikan nafsu syahwat yang menghalang kita daripada baik. Jadi kita kena sabar. Tak apalah jiwa ku, kau pernah nak himpun, tak apa yang kau beri ni yang dah disimpan di sisi Allah SWT kan? Yang kamu simpan banyak-banyak di sisi kamu tu belum tentu milik kamu lagi. Kan kamu mati akan dibahagi-bahagikan kepada orang. Tapi kalau kamu beri kepada orang, itu yang akan Allah kira dekat akhirat nanti kan? Jadi kena ajar diri untuk sabar. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian. Ya, jadi sabar juga kata Imam Al-Baydawi adalah merujuk kepada puasa. Kerana banyak ayat dalam Quran yang menyebut perkataan sabar adalah maksudnya puasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu akan diberi pahala berlipat oleh Allah SWT, tak berhenti-henti. Jadi sabar biasanya merujuk kepada puasa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Minta tolong kepada Allah dengan banyak sabar dan dengan banyak sembahyang. Sabar sembahyang, sabar sembahyang. Contoh, orang tipu kita, saya nak sabar. Dia hutang kita, dia tak mau bayar. Sabarlah, nak buat macam mana? Itu pun baik. Tapi yang lebih baik daripada itu, kita berpuasa dan sembahyang sunat hajat, minta supaya Allah buka hati dia, pulang kepada sunat harta tersebut. Sembahyang hajat, biar perniagaannya maju. Perniagaan maju, dia bayar zakat, dia bayar hutang kita kan. Daripada kita pergi bawa dia ke mahkamah, bankrupt kan dia, langsung tak ada jadi apa. Perempuan pun kalau 10 tahun lepas tu dibayar balik 10 hutang, alhamdulillah juga lah. Sekarang pun kita barangkali tak perlulah duit. Walaupun kita rasa mendesak sangat, tapi taklah mendesak macam 10 tahun ke datang kan? Kan baik kalau kita puasa, kita doa kepada Allah Ta'ala, sembahyang sunat, ya Allah bukalah hati dia, bukalah hati sekolah, maka dia bayar hutang balik semua ni. Ya, jadi pengalaman-pengalaman seperti ini banyak dilakukan oleh orang saleh dan nampaknya berkesan. Adalah hikmah yang dikehendaki Allah Ta'ala sebenarnya. Ya, jadi ini antara perkara-perkara yang membawa kepada kejayaan. Kenapa kita belum menang soal ni kan? Amal tak benda-benda ni. Contoh yang paling mudah, kita ni tetap tak atas prinsip kita. Nombor dua, kita ingat Allah tak? Ya Allah tak soalan ni. Ingat tapi tak semua-semua lah. Ingat tapi lebih kurang kan? Maknanya belum sempurna. Yang digambarkan Nabi tu yang tak kurang badan, angkat tangan, sampai jatuh sebab Nabi tak perasan. Putih ketiak Nabi nampak, menangis-nangis Nabi, para sahabat semua. Sehingga Nabi kata, aku pergi pulang, aku balik tengok Nabi masih lagi. Ya ayu ya qayyum, ya ayu ya qayyum, ya ayu ya qayyum, birahmatika astaghis. Kan? Jadi tak berhenti Nabi tu. Takkanlah Allah nak kecewakan Nabi, tapi nak tunjuk kepada kita tahap tu kena dipertingkatkan lagi, kesungguhan tu kena lebih diperhebat lagi. Saya suka bawa kisah Imam Bukhari. Imam Bukhari lahirnya ke dunia, ayah dia pun mati. Usia 2 tahun tidak ada ayah. Dia kena penyakit pula, buta mata. Ibu yang seorang diri nak didik anak lelaki ni, ayah suaminya tidak ada, apa ilahnya, apa cara, apa tindakan, mengadu kepada Allah. Tiap-tiap malam dia bangun menangis, mengadu kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita tak boleh bangun malam? Soalan boleh tak soalan? Kata Imam Ghazali, kamu tidak boleh bangun malam kerana kamu banyak bermaksiat. Bila kamu banyak bermaksiat, Allah tidak pilih kamu untuk bangun malam. Maksiat berlaku dengan 7 cara. Mata melihat benda yang haram. Kita tak perasan kan, kita tengok TV tu, movie tu, lelaki perempuan dah adanya kakinya, secara semua bentuk tu badannya, maksiat. Terus hati dah hitam, maksiat masuk melalui mata. Kita nak bangun malam pun tak boleh. Dengar ni, tiap-tiap hari dengar benda-benda dusta dan juga palsu.
Saya ada ramai sahabat yang soleh, ustaz-ustaz yang baik, mereka saya rasa dah lebih 10 tahun tak dengar berita. Tak dengar berita. Tu berita yang malam-malam tu, itu adalah media pembohongan yang paling besar sekali. Mata berdosa, telinga berdosa. Ya. Ini semua adalah sebab hati kita hitam. Bila hati kita hitam, kita tak boleh bangun malam. Makannya tak dijaga, kata-kata yang dusta dan tidak betul. Kat mana tuan sekarang? On the way. Padahal dia pun pakai seluar dalam. Dia bawa keluar toilet. On the way. Bohong tak bohong? Bohong tak? Ini adalah pembohongan yang paling common sekali kepada orang Melayu, orang Islam, rata-rata ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, jadi muhasabah diri lah. Kenapa tak boleh jadi macam ibunya Imam Bukhari? Dia bangun tiap malam berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakan mata anaknya, ya Allah, aku bimbang kalau aku mati nanti tak adalah orang nak jaga dia, ya Allah. Anak buta ni siapa nak pelihara dia? Selama aku hidup ni bolehlah doa untuk dia, ya Allah, jaga dia, kepentingannya, bukalah mata dia, menangis setiap yang malam. Akhirnya satu malam dia terlelap, dia pun melihat dalam tidurnya datang Nabi Ibrahim. Assalamualaikum ya amatullah, wahai hamba Allah, kamu berdoa kepada Allah sungguh-sungguh sebenarnya Allah dah mengabulkan doamu. Kamu bangunlah sekarang dan lihatlah mata anakmu sudah kembali bersinar. Maka ibu yang mulia ni pun bangun, terkejut, tengok mata anaknya si Muhammad bin Ismail Bukhari, suaminya sudah mati. Anaknya benar-benar dah melihat. Nampak? Jadi ingat Allah Ta'ala ni masih rapuh, masih lemah, ya, dalam hati kita. Kata Muslim Al-Khawani yang saya ceritakan tadi, tuan-tuan, jabatan beliau disebut oleh Imam Az-Zahabi Syiar Alamin Nubala. Kalau aku lihat sekalipun neraka dan syurga, aku dah tak tahu dah apa lagi zikrullah yang aku nak ucapkan. Bahawa setiap kalimah yang dia ucapkan memang telah sentiasa basah di atas bibirnya. Kata kalau aku melihat kiamat berlaku di mata pun aku dah tak tahu apa lagi aku nak amalkan. Kerana semua benda telah pun beliau amalkan. Kan? Jadi kita belajar benda ni, benda-benda yang mudah tapi belum mampu buat. Kenapa? Kerana hati kita ni masih dicemari dengan dosa. Hati kita ni masih kotor dengan maksiat. Hati kita ni masih lagi banyak benda-benda syubhat yang kita terlibat, banyak lagi benda-benda haram yang kita lakukan. Maka kita tak ada kekuatan. Yang kita ada kekuatan, jangan salahkan siapa, melainkan diri kita sendiri. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsah. Kamu dapati keadaan baik, kamu banyaklah syukur pada Allah. Jadi kalau kamu lihat keadaan tak berubah, jangan cela melainkan diri kamu sendiri. Kamulah yang menyebabkan perkara ini tidak berubah menjadi lebih baik. Ya. Jadi itulah dia yang kita belajar dalam ayat yang Allah SWT di sini. 4 perkara yang telah pun memenangkan orang Islam sebelum kita, beri kekuatan kepada mereka, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan supaya kita dapat amalkan perkara-perkara yang ringan, yang mudah mereka lakukan sebelum kita, tapi kita belum mampu lakukan pada hari ini, ya. Jadi banyaklah muhasabah diri, banyaklah minta kepadanya. Jangan banyak minta kepada manusia, kerana manusia tidak akan beri apa-apa kepada kita. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita pada malam ini dengan sedikit makanan rohani yang boleh kita share sama-sama pada malam ini. Ya, mudah-mudahan Allah mengunia kepada kita manisan iman.